Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kelapangan kepada kita dan ruang masa kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu walaupun secara online ini. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita tahu program Remaja Khairul Ummah, iaitu anjuran Jabatan Pulau Pinang, iaitu berserta dengan kerjasama Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, semuanya itu dibuat ialah atas dasar untuk menjadikan anak-anak remaja ini sebagai remaja yang cemerlang, remaja yang hebat, remaja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz suka ulang, taqwa makna apa? At-taqwa bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Ingat, taqwa itu apa dia? Taqwa ialah antaranya kita meninggalkan, kita melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan melihat apa yang disebut sebagai taqwa, apa yang kita rasa yang disebut sebagai taqwa itu. Jadi kita terus kepada tajuk kita yang seterusnya. Kitab yang sama juga, kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair pada tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir. Habis tajuk ni bukan boleh buat dosa. Lepas 33, 34, duduk cari dosa lain pula, boleh buat dosa tu tak. Macam Ustaz sebut tu. Jadi ringkasan dan mukhtasar Al-Kabair, dosa-dosa besar ni, dia berkaitan dengan dosa-dosa besar yang kita lakukan. Banyak lagi dosa-dosa besar yang lain. Bukan takat 33 ni saja, tapi ada lagi dosa besar yang lain. Hari ini tajuk dia ialah mencela para sahabat. Tajuk dia dosa besar, iaitu antara dosa besar ialah mencela para sahabat. Rupanya dia kata cela para sahabat dosa besar rupanya. Jangan main lah. Bukan mencela sahabat, sahabat Nabi SAW. Kita tengok takrif sahabat. Takrif sahabat apa dia? Takrif sahabat Rasulullah SAW. Takrif dia ialah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mu'minan, mu'minan bih, tu, dan wa mata 'alal Islam fi akhirih. Okey. Banyak ada takrif yang disebut hampir sama. Tapi ini salah satu takrif tentang apakah itu sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi SAW? Sahabat Nabi ialah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebut fi majalis ta'arruf. Ada kata sahabat Nabi itu ialah orang yang bertemu, yang berada di zaman Nabi SAW, dan bukan takat berada zaman, berada di dalam satu majlis bersama dengan Nabi. Kalau dia duduk sezaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, dia tak dikira sahabat. Sebab tak pernah bertemu, tak pernah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tapi ta'rif sahabat itu ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, kan? Walaupun seketika sebentar dia berada di dalam majlis bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Yang keduanya ialah kemudiannya fi hayatihi mu'minan, dan pada ketika hidupnya dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikira orang sahabat Nabi. Wa mata 'alal Islam fi akhirih, dan kemudian matinya dalam keadaan Islam pada akhirnya. Jangan salah faham lah. Begitu Abu Lahab, Abu Jahal sahabat Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal bukan sahabat. Sahabat syarat dia apa dia? Beriman dengan Nabi pada hayat Nabi SAW. Itu sahabat Nabi lah. Beriman dengan Nabi ketika hayat Nabi SAW, itu adalah sahabat Nabi SAW, dikira sahabat. Dikira sahabat lah. Yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, kemudiannya beriman dengan Nabi, mati pula dalam Islam, itu sahabat. Abdullah bin Ubay bukan sahabat Nabi. Macam kita cerita tu, Abdullah bin Ubay bin Salul bukan sahabat Nabi. Kemudian siapa lagi? Abu Talib tak dikira sahabat Nabi walaupun pak menakan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab,
Abu Jahal ni kita dah dengar nama Abu Jahal. Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab kita tahu dah. Abu Lahab ni dia akan dia ada orang kata, ada riwayat kata Abu Lahab, maksud Lahab tu ialah Abu Lahab ni dia muka dia merah, kulit dia merah. Jadi menyala-nyala ya. Jadi merah Abu Lahab tu menyala-nyala, dia panggil Lahab. Ada riwayat kata Abu Lahab tu maksudnya Abu Lahab ni dia akan dihumban masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu Abu Lahab. Abu Jahal pula asalnya nama dia Abul Hakam. Bapa kepada orang-orang hak cerdik pandai ni. Tapi disebabkan bodohnya dia ni dengar Quran. Dia tahu, dia biasa kata Al-Quran itu Muhammad sebut tu semua betul. Muhammad ni tak pernah cakap bohong. Sebab tu yusammihi Al-Amin. Kami namakan Muhammad itu dengan Al-Amin. Kami namakan Muhammad itu dengan nama Al-Amin. Daripada kecil Muhammad tak ada bohong. Tapi yang kata Abu Jahal ni, Nabi panggil dekat dia Abu Jahal, pasal apa? Orang bodoh ataupun bapa kepada orang bodoh, bapa bodoh ni. Ialah disebabkan apa? Disebabkan dia tahu benda tu betul, benda tu benar. Tapi dia nafikan, dia tak mau terima. Dia ingkar. Dia ingkar sebab apa? Sebab gila, tamak, kuasa dan sebagainya. Macam tu kita. Kamu dan seluruhnya, kita semua ni, pesan nak pesan, kalau sekiranya kita ni kebenaran dah ada depan mata, dinasihat kita ni, tapi kita tak mau ikut. Kita dah buat ketegak kita dah. Kita buat ketegak kita tak mau ikut apa semua ni. Pada ketika tu, apabila datang kebenaran, kita tak mau ambil, kita tak mau ikut, kita takut jadi macam Abu Jahal. Sebab Abu Jahal? Abu Jahal bukan bodoh asalnya. Asalnya Abul Hakam, tapi tukar jadi Abu Jahal. Macam tu kita. Kalau sekiranya kita hari ni mai kebenaran, nampak jelas kebenaran, nasihat mai dekat kita, kita tak mau pakai, kita tolak dan sebagainya, kita takut jadi macam mana sifat Abu Jahal. Kita tengok ni, mencela dalam kitab ni muka surat 172. Muka surat 172. Iaitu mencela para sahabat, baik siapapun ia termasuk dalam dosa besar. Tak kira sahabat mana kita cela, dosa besar. Jaga jangan jadi puak khawarij. Jangan jadi puak khawarij, jangan jadi puak Syiah. Bagi contoh khawarij apa? Khawarij ni puak-puak yang ikut Muawiyah, Sayyidina Muawiyah tak salah. Geng-geng belakang ni duk guna nama Sayyidina Muawiyah. Kita pun sama duk mengaji dengan tok guru lama, dia tak bagi kata kat Sayyidina Muawiyah bukannya orang-orang biasa lah. Sayyidina Muawiyah bukan orang biasa, kita tak boleh kata. Kita tak tahu, jangan dia buat pandai. Jangan dia buat pandai. Jadi, sama juga kalau kamu rajin baca dalam internet dan sebagainya, kamu tengok, oh, rupanya ni Muawiyah jahat ni. Buat dekat Sayyidina Ali. Tak nak jangan. Jaga, kita kena jaga lidah kita sebab yang ni Sayyidina Muawiyah adalah kategori sahabat Nabi SAW. Jaga, jangan main. Jangan main sebab sahabat Nabi takrif tadi ni. Kalau berasa macam mana ni, balik tengok takrif tadi. Takrif yang Ustaz sebut tadi ni, siapakah sahabat Nabi SAW? Kalau ada dalam kategori hak Ustaz Abang tu, kita jangan duk cerca, jangan duk hina dia, kecuali munafik yang jelas seperti mana Abdullah bin Ubay, rasul munafik, dan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW seramai 80 orang lebih kurang di zaman ketika hayat Nabi. Ada 80 orang munafik, dan mereka ini mati dalam keadaan munafik, hidup mereka munafik, masuk neraka yang paling bawah. Itu dah geng Abdullah bin Ubay. Geng Abdullah bin Ubay. Yang ini disebutkan, dan nama-nama ini diketahui oleh sahabat Nabi yang nama dia Huzaifah Al-Yaman. Dia menyimpan rahsia yang telah diberikan oleh baginda Nabi SAW. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok kepada dalam kitab ni dia sebut, itu termasuk dalam dosa-dosa besar. Kita jangan jadi puak khawarij. Khawarij kata Sayyidina Muawiyah ni, dia jadi geng Sayyidina Muawiyah, dia kata dekat Sayyidina Ali, kata kumpulan Sayyidina Ali ni salah, sesat dan sebagainya. Main pula puak Syiah. Puak Syiah ni kononnya lah nampak macam nak mengangkat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tapi sebenarnya pun sama juga. Sama juga. Jadi kalau hak geng Syiah dengar, jangan marah, patah baliklah, bertaubat kepada Allah SWT. Kita jadi satu perangai kita ni, bila kita dengar nasihat orang, kita ni aba wastakbar. Sebab tu malaikat Malik zaman ni,
Kenal lah malaikat Malik Zabaniah ni, siapa tak kenal? Malaikat Malik Zabaniah ni Allah bagi jadi dia ni berlain daripada makhluk lain. Kira malaikat maut ni kira dahsyat lah. Cabut nyawa tak kira siapa, tapi malaikat maut masih ada lagi sifat belas kesian tu dah. Contohnya nak cabut nyawa baginda Rasulullah SAW. Dia berat, dia kesian dekat Nabi. Nabi-Nabi dan Rasul ni dia kasih, dia nak cabut nyawa pun dia fikir banyak kali. Tapi yang kata malaikat Malik Zabaniah ni, Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat Malik Zabaniah itu tidak terbentuk di dalam diri dia itu walaupun sedikit rasa belas kesian, tak ada. Yang kata Malik Zabaniah ni, malaikat Malik Zabaniah ni, malaikat Malik Zabaniah ni Allah jadikan amat dahsyat. Rupa parah dia tak ada langsung elok. Rupa parah dia, malaikat kita tahulah malaikat jadi daripada cahaya. Tentulah cantik, bersinar-sinar, bercahaya. Tapi malaikat Malik ni Allah bagi jadi tubuh dia sangat ganas, sangat menggerunkan, sangat dahsyat. Malaikat Malik Zabaniah ni. Jadi malaikat Malik Zabaniah ni bila ditanya, wahai Malik, dia kata, neraka ni setelah dia makan, setelah dia baham, dia bakar, dia makan semua makhluk ni, dia kata, nak tanya jugalah, mestilah neraka ni ada makanan yang paling dia lazat. Neraka ni kan duk makan, duk telan kau ni. Jadi apakah makanan yang paling disukai oleh neraka? Jadi kata malaikat Malik, neraka pernah berkata, neraka kata makanan yang paling lazat yang aku suka, dia kata, yang aku akan puas bila aku menelannya, aku membakarnya, ialah orang yang aba wastakbar. Orang yang apa? Orang yang ketegak, orang yang sombong, orang yang berjalan sombong, angkuh di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling syok. Hak ni paling syok. Maksud apa? Aba wastakbar ni adalah sifat apa? Sifat iblis. Tak mau sujud kepada Allah, tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam bila diperintahkan sujud. Ni sifat aba, sifat istikbar ni adalah satu sifat yang kita tak boleh ambil pakai. Sifat ni sifat Tuhan. Sifat Allah Taala kita ambil pakai rosak kita. Sifat bangga diri, sifat besar diri, sifat kuat, semua sifat Allah Taala. Bila kita ambil pakai ke diri manusia, jadi macam mana? Manusia jadi rosak. Sebab tak sesuai dengan sifat tu. Sifat manusia apa dia? Kena rendah diri. Betul Allah larang, wala tamshi fil ardi maraha. Cuba dah ustaz. Saya cuba dah untuk rendah diri, tapi saya orang buat macam-macam kat saya jadi kram. Saya jadi kram. Jadi saya mai timbul perasaan nak marah. Berasa nak jadi sombong, berasa nak jadi angkuh. Ambil peluang berzikir kepada Allah. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah, jadi tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam didik sehingga kan pengkaji dibuat ni, buat kajian, depa buat kajian. Orang Mekah, orang Madinah, orang Kufah, orang Basrah, kemudiannya sampai ke Mesir, sampai ke negeri-negeri lain dan kepada seluruhnya. Bila dibuat kajian tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kajian yang dibuat, macam mana mereka ni duk heran, macam mana Rasulullah mendidik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang di antara orang yang terbaik di dunia. Menjadi orang yang terbaik di dunia. Orang yang terbaik di dunia, dan sangat dibenci akan mereka ini oleh orang-orang kafir disebabkan hebatnya dakwah mereka, hebatnya iman mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Ustaz bagi contoh dekat kamu seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Al-Haram ataupun Abdullah bin Amru bin Al-Haram. Dia ni kawan baik dengan Amru bin Jamuh. Cerita dia depa ni pergi mana sekali? Pergi semayang sekali, baca Quran sekali. Jadi dua. Kalau kau ni baca semuka, dia ni baca banyak, aduk lawan. Bukan lawan yang keadaan tak baik, lawan yang keadaan baik. Yang kata Amru bin Jamuh ni. Dan juga Abdullah bin Al-Haram. Tiba-tiba dengar perang. Ni geng ni, mereka semayang tak semayang di rumah. Mereka semayang di masjid, semayang jemaah, tak nak tinggal. Dua-dua ni berjumpa di masjid. Kita pun kena ada kawan yang macam tu. Nak berkawan, carilah kawan yang macam tu. Carilah kawan macam tu. Cari kawan yang boleh bersaing dengan cara baik. Maksudnya dia memperingat kita. Bila kita tengok dia, teringat nak sembahyang jemaah. Bila kita tengok kawan kita ni, teringat nak baca Quran. Sebab dia kaki baca Quran dia.
Nah, jangan kita tengok dia ni teringat nak pergi main game, nak main PUBG. Tengok muka dia nampak PUBG lah. Nah, tengok muka dia ni nampak maksiat dia. Kira nampak buat maksiat. Tak mau lagu tu. Kalau boleh kita cari kawan yang bila kita tengok dia rasa nak buat baik. Tengok dia, oh dia jom kita pergi mengaji. Tengok macam tu. Abdullah bin Al-Haram dan juga Amru bin Jamuh ni dua orang sahabat baik. Depa ni hidup depa baca Quran semua sama. Sampailah seruan jihad fisabilillah. Amru bin Jamuh dan juga Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Amru bin Al-Haram ni, Abdullah Al-Haram nanti kenal dengan Abdullah Al-Haram. Nah. Abdullah bin Al-Haram ini adalah seorang yang tua dah. Tua anak ramai. Dia ni sebenarnya dia ayah kepada Jabir bin Abdullah. Nanti kamu cari siapa dia Jabir bin Abdullah, siapa dia Abdullah bin Al-Haram. Dalam kitab sirah ada banyak cerita tentang sahabat-sahabat Nabi ni. Nah. Jadi Abdullah bin Al-Haram ni dia dengar kata seruan jihad, dia nak pergi perang sama. Jadi Jabir ni awal lagi pintas pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kalau ayah aku main nak pergi perang ya Rasulullah, boleh tak larang dia? Aku adik-adik ramai ya Rasulullah, aku ni kena pergi perang. Dia kata Jabir ni antara panglima Nabi. Jabir ni antara komando Nabi. Bukan cakap panglima perang besar ni. Jabir bin Abdullah itu kalau tengok hadis dia banyak pasal perang. Jabir bin Abdullah. Sebab dia banyak hidup di zaman bersama dengan Nabi dalam peperangan. Dia ni memang tentera dan juga komando Nabi SAW. Komando Rasulullah ni bukan biasa-biasa punya. Hebat-hebat komando Rasulullah SAW. Sebab apa? Nak lawan dengan Abu Jahal. Ingat Abu Jahal lekeh kah? Kita dengar Abu Jahal ni, Allah biasa sanksi macam tentera Sarid Dul lah. Sanksi kamu dusun. Bukan tentera tu. Abu Jahal ni antara ilmu dia pegang tanah. Dia cium tanah tu dia tahu. Orang ni, Nabi lalu kat mana? Dia boleh tahu. Nak abang kata, hebat ilmu pengecaman ni. Jangan main tu. Jangan main lah kata tu. Sebab tu, kita duk pandang Allah, Nabi ni bukan payah pun nak berdepan dengan Nabi. Sebenarnya Allah, Nabi SAW, ujian yang sangat besar, berdepan dengan orang-orang yang seperti Abu Jahal, seperti Umayyah bin Khalaf, seperti Ubay bin Khalaf, seperti Walid Al-Mughirah, banyak lagi lah musuh-musuh Islam pada ketika tu. Jadi, anak-anak yang dikasihi oleh Allah, Abdullah bin Al-Haram, Nabi Jabir bin Abdullah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ayahku main nak ikut perang, jangan bagi ya Rasulullah. Ayahku dah tua dah. Kemudian adik-adik aku ramai. Abdullah bin Al-Haram ni kemudian mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak menyertai perang. Benarkan aku. Kita ni panggil puih nak pergi perang kalau kita dah. Perang apa? Suruh buat benda-benda dakwah kecil-kecil ni pun. Macam-macam dah. Ni. Macam ni nak kena main JPN ni pun duk mikir macam-macam dah. Lagu ni semua kita ni. Nak kena main dakwah bukan ada apa-apa, main bercakap saja, nak sampaikan dakwah saja, bukannya kena melalui Al-Haras ni bah susah payah merayam duk tunggu macam Israel tu. Tu pun berasa macam Allah nak hari ni nak kena piawai. Dia main macam-macam. Bukan kata sebab ustaz sendiri semalam menjumpa kawan tu. Dia kata macam mana ustaz esok dah? Esok nak kena pergi Penang pula tu. Ada pula belakang tu kan. Ada pula belakang, tapi kita betul balik istighfar, ya Allah, aku ni boleh kata sahabat Nabi ni, Abdullah bin Al-Haram ni, Amru bin Jamuh ni. Kemudian tengok Abdullah bin Al-Haram. Bila Jabir tak bagi, Rasulullah kata dekat Abdullah, wahai Abdullah, dia kata anak kamu tak bagi kamu pergi perang, kamu ada anak-anak ni. Kemudian panggil Jabir. Dia kata, Jabir, kita pak dengan anak. Tambah Abdullah bin Al-Haram tu, orang kaki masjid, kaki semayang jemaah, kaki buat ibadat. Jabir ni ada panglima perang, komando Rasulullah. Walaupun dia komando, dia anak, tetap anak. Kan? Kemudian dia marah dekat anak dia tak berani. Jadi kemudiannya terpaksa membenarkan ayah dia pergi berperang bersama dengan Nabi SAW. Seorang lagi pula sahabat yang kata sahabat sejati ni. Dia pun pergi perang juga, nak pergi perang juga. Siapa dia? Amru bin Jamuh. Siapa dia Amru bin Jamuh? Amru bin Jamuh ni seorang sahabat Nabi yang kaki dia tempang. Kaki dia tempang, kaki dia tak clear. Kaki dia. Kalau ikut nak pergi perang lagu mana kaki tak clear. Sekali pergi nak perang, nak bawa diri pun tak boleh. Amru bin Jamuh ni, dia balik di rumah dia tu. Dia pergi minta kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta kepadamu ya Rasulullah, aku nak pergi perang ya Rasulullah. Wahai Amru, kamu ni jaga Madinah. Kamu dengan Abdullah jaga Madinah. Tak mau ya Rasulullah. Aku nak pergi perang ya Rasulullah. Tolonglah ya Rasulullah. Aku nak pergi perang. Minta. Dia berdoa kat Allah. Dia berdoa. Dan Nabi pun bagi dia pergi perang. Bila Nabi bagi dia pergi perang,
dia angkat tangan ni nak keluar daripada rumah dia, dia menghadap arah ke arah jalan nak pergi perang tu, dia angkat tangan berdoa, ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku lagi kepada keluarga aku. Maksudnya pi tu minta mati, minta mati, minta tak gaduh patah balik dah pada jalan Allah. Sebab mai tu pi perang jalan Allah. Macam kita lah hari ni mai program ni hari ni, nak balik ni kalau ikut balik mati syahid, mai tadi mati syahid. Tapi kalau tanya mau nak lagi mati, tak mau. Tak mau. Hari ni jalan mati syahid dah ni. Macam apa? Jalan berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kata kita ni lemah sungguh dah. Kita ni penakut segala-galanya. Macam apa? Kita duk kira hati ni banyak dunia sama lah. Saya ni pun. No? Jadi Ustaz pesan dekat kamu, cari akhirat insya-Allah. Bagi ikhlas betul-betul. Insya-Allah. Dunia jangan bimbang. Dunia main macam tu saja. Bergolek macam tu. Jangan duk heran dengan dunia ni. Dunia akan main. Jangan duk fikir pasal dunia Allah SWT bagi. Jadi pilah perang. Bila pergi perang, takdir Allah, Amru bin Jamuh dan juga Abdullah bin Al-Haram syahid. Kemudiannya Nabi ni di atas bukit Uhud tu, Nabi tengok-tengok Amru bin Jamuh. Nabi senyum tengok. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, limadha tabki? Ini limadha tabtasim ya Rasulullah? Kenapa kamu senyum ya Rasulullah? Aku telah melihat Amru bin Jamuh sedang dikejar oleh bidadari syurga. Sahabat tanya, kaki dia macam mana? Kaki dia clear dah. Kan kaki dia timpang. Kaki dia clear. Kan dia kata dah, ya Rasulullah, benarkan aku untuk mengheret kakiku ni. Dia tanya dalam syurga maksud ni. Kaki elok dah. Cerita Abdullah bin Al-Haram pula. Ni pasal apa? Ni antara kesan daripada orang yang sembahyang jemaah. Orang yang sembahyang jemaah, orang rajin baca Quran, orang yang taat kepada Allah, melakukan amalan. Inilah kesan-kesan dia. Tengok pula cerita pula Jabir ni. Jabir bila tengok-tengok ayah dia meninggal, Jabir sedih dah. Sedih dah. Tengok-tengok dalam perang ni. Kemudian Rasulullah kata, ya Jabir, tabki aw la tabki, fama zalatil malaikah tazallat bi ajnihatiha. Iaitu, wahai Jabir, dia kata, hang teriak ke tak teriak ke? Dia kata, aku nak abang hang satu benda. Dia kata, sekarang ini ayah kamu, dia kata, wahai Jabir, dia sedang dinaungi oleh para malaikat. Rupanya masa perang Badar tu elok selesai, atas bukit Uhud tu jadi apa? Jadi macam kemah, zilal. Kamu bayangkan, kalau kamu dengar kisah ni, kamu cuba bayangkan. Tu dia, bayang malaikat kepung, umpamanya mengepung mayat, siapa dia? Jenazah para syuhada yang bernama Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram. Kemudiannya apa ni, heran Jabir ni. Kemudian yang kedua Nabi kata, ya Jabir, tabki aw la tabki, laqad kallama Allahu abaka. Dia kata, kifaha bila terjemahan. Aku nak abang kat kamu, wahai Jabir. Dia kata, sesungguhnya, dia kata, ayah kamu, dia kata, kamu menangis ataupun tidak menangis, wahai Jabir. Dia kata, hang teriak ke tak teriak ke dengan kematian ayah hang ni? Nak abang, Allah SWT sesungguhnya telah bercakap terus dengan ayah kamu. Itu dia istimewanya Abdullah bin Al-Haram ni. Apa dia keistimewaan ni? Apa dia lebih dia ni? Kan? Rupanya Abdullah bin Al-Haram ni, masa ketika selepas dia syahid, ada riwayat disebutkan Nabi cerita, Abdullah bin Al-Haram ini dihidupkan sikit saat. Dihidupkan saat, kemudiannya Allah SWT bercakap dengan Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram, kata Allah SWT kepada Abdullah bin Al-Haram, dia kata, ya ibadi, ya ibadi, tamanna, minta apa kamu nak minta. Ni mati, hidup saat ni. Kata, kita jangan duk pelik, bal ahya'u 'inda rabbihim. Orang yang mati syahid ni orang yang hidup di sisi Allah. Kemudian apa berlaku? Berkatalah itu Abdullah bin Al-Haram, ya Rabb, atamanna an uqatila marrah saniyah. Aku nak minta satu aja, ya Allah. Boleh tak ya Allah, hidupkan aku kali kedua, aku nak perang, nak mati lagi. Allahu Akbar. Pada ketika itu Allah kata tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh lah. Pasal apa? Mati tak boleh. Itu dia kena ikut prosedur kita. Mati, kemudian mana boleh lah. Hidup balik lagi, mati pula, hidup balik. Jadi Allah SWT bagi jadi. Kata Abdullah bin Al-Haram, kalau macam tu tak boleh ya Allah. Dia kata, tolonglah sampaikan kepada Jabir dan orang yang kemudian. Dia kata bahawa, dia kata bagaimanakah kedudukanku di sisimu ya Allah. Itu dia.
yang kita tengok hebat sahabat Nabi. Jadi tengoklah para sahabat Nabi sampai macam tu. Kita haklah ni, ustaz cerita tak salah. Siapa berani, siapa mau? Kita ni pergi menuntut ilmu, pergi sekolah. Kita tahulah pergi sekolah tu, pergi sekolah, siapa yang mati dalam perjalanan pergi sekolah, mati syahid sebab menuntut ilmu. Siapa yang balik pada sekolah, mati syahid. Tapi kalau orang mai tanya lah, malaikat bertanya, hang macam mana? Nak mati tak ni? Waktu ni. Nak mati tak mau. Kita terus duk hina sahabat lah. Terus duk pelekeh sahabat. Jangan duk bersama diri kita dengan sahabat. Jangan siapa-siapa pun berani mencela para sahabat Nabi SAW sebab kita tak mampu nak kita ini menjadi kisah, menjadi cerita seperti mana yang ada berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita orang biasa, kita tak mampu pun untuk menjadi seperti mana para sahabat Nabi SAW. Cukuplah dengan kita ini esok ni boleh bangkit bersama dengan para alim ulama yang mereka ini hampir dengan Nabi dan juga para sahabat Nabi, dengan sahabat dan juga Nabi SAW. Jadi tengoklah satu hadis. Nabi kata, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang memaki sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW, maka akan ditimpa ke atasnya kutukan Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Bayangkanlah tadi ni duk sembang tadi ni, malaikat seorang kita ada berapa? Bayangkan kalau kita kutuk sahabat Nabi. Nah, hari ni penduduk bumi berapa bilion? 7 bilion. Kan? 7 bilion kali dengan 6. Seorang kita ada 6 malaikat lebih kurang. 7 kali 6, 42 bilion. Bayangkan kita maki satu sahabat, 46 bilion malaikat maki kita. Nak duduk tahu mana kita. Sebab tu jangan cuba-cuba untuk setengah orang tu puasa pandai sikit, jadi ustaz apa semua, minta maaf lah saya sebut, pandai sikit lah ilmu agama. Ilmu agama, mula dah pertikai sahabat, pertikai ulama-ulama, pertikai orang-orang alim. Jadi kita ni kena menendah diri. Jangan sombong atas muka bumi ni. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan sombong. Awak ni untung sangat kah jadi sombong ni? Untung kah jadi sombong, jadi angkuh, merasa bangga diri, memperkecilkan tok guru para alim ulama. Kita ni siapa? Jadi ustaz nak berpesan kepada anak-anak yang pada hari ini mendengar rancangan ini ataupun mendengar program ini, kena tanam satu sikap, satu sifat dalam hati kita dengan para alim ulama. Hari ini Nabi tak ada, sahabat tak ada. Jadi kita ikut para alim ulama yang mereka ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandai-pandai duk maki hamun tok guru para alim ulama. Nabi kata, man akrama aliman fa ka'annama akrami wa man akramani akramallah fa man akramallah dakhala al-jannah. Nabi kata, siapa yang memuliakan para alim ulama, dia umpama memuliakan aku. Orang yang memuliakan aku, dia memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah masuk syurga. Macam tu kita jangan dah nak ulama pun kita tak apa nak pergi mulia, ulama main mengajak pun kita, tapi kita pergi duk maki hamun pula sahabat Nabi SAW. Orang kata kita tambah tambah berat dosa kita. Jadi jalan selamat, langkah selamat ialah kita rajin-rajinlah menuntut ilmu, carilah ilmu sehingga ilmu itu insya-Allah niatkan mencari ilmu itu. Pada ustaz pada sebut dalam salah satu video ni, cari ilmu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, supaya kita sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah. Jadi bagi mengakhiri kuliah kita dan mengakhiri tajuk ustaz ni, tajuk yang terakhir. Jadi bila tajuk yang terakhir, kita sama-sama lah insya-Allah zikir, munajat, mohon keampunan daripada Allah SWT. Kemudian kita akhirlah kuliah kita. Ikut ustaz. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, tubna ya Allah,
kami bertaubat padamu, kami kembali padamu, kami menyesal padamu, ya Allah, 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 ya Allah. Jadi Ustaz rasa sekadar itu, insya-Allah kajian amalkan zikir tadi. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bukan sahaja diberikan keampunan dan bahkan kita mendapatkan syafaat Nabi dan keampunan daripada Allah, dan dimudahkan perjalanan hidup kita dunia sampailah dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.